produk-produk. Dan kita juga memberi first time kredit kepada ini sebanyak barangan, pendahuluan barangan sebanyak RM10,000. So dia kalau yang kecil-kecil dah boleh mula perniagaan. Kemudian koperasi dapat, seperti saya bagi tahu tadi, koperasi dapat membantu anggota-anggotanya membeli barangan asas ini dengan harga lebih baik. Dan yang pentingnya ialah kita menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan adaptasi koperasi-koperasi dengan teknologi dalam era IR 4.0 ni. Ini antara kelemahan koperasi, dia masih orang kata fobia dengan teknologi ni. Jadi platform yang kita bina ini ialah user friendly, mudah dan boleh diguna pakai oleh semua lapisan lah. InsyaAllah. Jadi itu saranan kita ni bukan saja untuk ahli-ahli ataupun anggota koperasi yang bernaung di bawah angkasa, tapi juga untuk masyarakat awam pun dapat sama-sama memberi sokongan pada satu usaha yang dibawakan oleh angkasa, iaitu BA100 ataupun barangan asas 100 yang dibawakan oleh angkasa. Baik, Doktor, kita dah sampai ke penghujung. Ada masa pun. Kita ucap terima kasih banyak untuk pengenalan ataupun promosi penjelasan berkaitan dengan inisiatif ni. Kita harap gerakan koperasi di Malaysia terus berkembang dan membantu ramai golongan termasuk B40 yang kita sebutkan tadi. Baik. Baik, terima kasih banyak Doktor untuk pencerahan hari ini. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita jumpa lagi Doktor. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Itu dia Dr. Haji Azlan Yahya, Naib Presiden Angkasa untuk Mesra Koperasi, dan juga menutup tirai Warna Pagi hari ini. Ya, dan selepas ini jadikan bersama anda untuk aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan lil Alamin. InsyaAllah Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari akan menyambung lagi tentang bab penampilan. Hari ini katanya akan memberi ilmu tentang sifat ketawa Rasulullah SAW. Untuk Warna Pagi kita jumpa esok pula. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Alam Sekitar dan Air sedang merangka penubuhan Suruhanjaya Alam Sekitar Negara bagi memperkemaskan tadbir urus isu berkaitan alam sekitar. Bercakap kepada pihak media selepas program lawatan ke Universiti Malaya UM di Ibu Negara, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Suruhanjaya tersebut juga akan merangkumi elemen berkaitan perubahan iklim. Pada lawatan berkenaan, Menteri tersebut turut mengumumkan sumbangan dana penyelidikan berjumlah RM30,000 bagi projek Imarah Masjid Hijau Akademi Pengajian Islam UM. Mengulas lanjut, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata pihak kementerian sedang mendapatkan khidmat pakar-pakar berkaitan bagi memperkemaskan lagi penubuhan Suruhanjaya berkenaan. Kerajaan dicadang memberikan geran tetap kepada badan-badan bukan kerajaan NGO dan persatuan yang terlibat dalam menangani masalah penagihan dadah di Malaysia. Sumbangan itu, Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pada masa ini bantuan yang diberikan kepada NGO dan persatuan terlibat adalah berdasarkan keadaan.
ketika berucap pada majlis berbuka puasa bersama Persatuan Pengasih Malaysia, Pengasih di Kuala Lumpur pada malam tadi, Datuk Dr. Nur Azmi turut memaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, sedang berusaha mendapatkan dana berjumlah RM70,000 untuk rawatan kesihatan mental akibat penyalahgunaan dadah. Kerajaan Negeri Pulau Pinang berharap 5 lagi pusat pemberian vaksin PPV dapat dibuka di Negeri Pulau Pinang dalam usaha mempercepatkan pemberian vaksin bagi fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Justru menurut Ketua Menterinya, Chow Kun Yeow, tambahan 5 buah PPV itu dicadang beroperasi selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri pada bulan depan, namun tertakluk kepada kelulusan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Sekian saja perkembangan untuk berita IKIM 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Kapsul masa. Pada tanggal 1 Mac dalam tahun 2017, pihak Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah menganjurkan diskusi Kitab Muktabar, Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang telah dikemas kini. Kitab tersebut menghuraikan secara terperinci kepribadian Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis yang direkodkan oleh Imam Tirmizi dan membahaskan 2 aspek kehidupan Nabi Muhammad, iaitu secara khalqiyah, fizikal dan khuluqiyah atau perilaku. Seramai 800 orang peserta terdiri daripada pelbagai agensi, kaki tangan kerajaan dan orang awam telah menghadiri diskusi itu. Penceramah jemputan ialah Ustaz Suramli M. Razali. Sesungguhnya, diskusi kitab tersebut mampu menceritakan kepribadian Nabi Muhammad SAW lebih mendalam dan mencontohi akhlak baik baginda serta melahirkan masyarakat yang cintakan Nabi Muhammad SAW. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ingat, sesiapa saja boleh menyamar sebagai pihak berkuasa melalui panggilan telefon untuk mendapatkan maklumat peribadi mahupun wang dari anda. Terus putuskan talian jika terima panggilan mencurigakan sebegini. Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-2610-1559 atau 1599 atau pergi ke Balai Polis Berdekatan untuk kepastian. Jangan beri maklumat peribadi pada orang yang tak dikenali begitu saja. Berhati-hatilah dengan penipuan panggilan seperti ini sebelum anda kehilangan wang simpanan. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi juga salam duha untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana jua anda berada. Alhamdulillah, Allah rezekikan untuk kita bersama sekali lagi di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif ini bersama saya Nur Hayati Paradi. Alhamdulillah. Dan sebentar tadi telah pun selesai tugasan dikonti bersama dengan rakan-rakan kita di Warna Pagi, tak lain tak bukan Hazwan Shah dan juga Sufian Amri. Jadi terima kasih pada mereka berdua. Moga-moga apa jua yang dikongsikan sepanjang 4 jam itu memberi impak yang positif dan juga manfaat yang banyak dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari ini kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian kita menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Dan menarik kali ini Ustaz Rusdi akan bawakan tajuk berkenaan dengan, masih lagi dalam bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar tentang sifat ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketawa baginda? Ini yang kita nak belajar supaya kita ketawa tak berlebih-lebih, kita ketawa taklah sampai menyakitkan hati. Itu yang kita nak sangat. Dan yang paling penting, ketawa kita memang ikut SOP yang dijalankan ataupun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana caranya? Kejap kita akan bersama dengan Ustaz Rusdi untuk perkongsian. Jadi anda ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini kita buka tirai tugasan kita bersama dengan Hafiz Hamidun dengan perkongsian yang dinanti. Apa yang kita nanti? Pastilah Ramadan. Dah tiba dah. Apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan? Moga-moga Allah berkati, moga-moga Allah terima amal ibadah kita, insya-Allah. Teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rasulullah
Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kerana terus bersamakan kita di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan waktu ini kita dah masuk untuk zon sama-sama kita belajar tentang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita faham tentang rasional di sebaliknya, kita akan lebih bersemangat untuk melaksanakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk memperkatakan tentang itu, kali ini kita bawakan sekali lagi tetamu tetap kita, tak lain tak bukan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, dah pun berada di hujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Kita sambung lagi perkongsian kita dalam Rahmatan lil Alamin. Dan kali ini Ustaz bakal bawakan masih lagi dalam bab penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fokus tentang ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak bagaimana gayanya, bagaimana bentuknya, bagaimana keikhlasannya. Kita nak belajar tu Ustaz supaya kita dapat mengamalkan sunnah. Bila kita amalkan sunnah di bulan Ramadan ini, apatah lagi pahalanya berganda-ganda Ustaz. Kita mulakan Ustaz hari ini dengan mukadimah kita, bagaimana sebenarnya cara ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada Yati. Minggu lepas tak dapat bersama dengan Yati kan. Kali ini insya-Allah diizinkan untuk bersama. Dan Yati dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sebenarnya sudah berada di separuh bulan Ramadan kan. Bermaksud bulan Ramadan bakal meninggalkan kita tak lama lagi kan. Sebab itu kita masa yang berbaki ni kita cuba raih yang terbaik dan kita cuba manfaatkan masa untuk kita penuhkan bulan Ramadan ini dengan amalan yang terbaik untuk nanti bila kita keluar daripada Ramadan kita tak rasa menyesal. Kita tak rasa menyesal insya-Allah. Okey. Bagi yang nak balik kampung tu harap simpan sabarnya insya-Allah. Sebab sabar ni Yati dan sidang pendengar yang berhormat Allah SWT sekalian adalah pahala yang infinity, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Selagi mana orang tu sabar, insya-Allah pahala untuknya. Sebab itu kadang-kadang kita fikir secara ni, kenapa asyik aku kan? Bila ada ujian, kenapa aku? Rupa-rupanya Allah nak beri pahala pada kita. Dengan sebab kita sabar itu, pahalanya. Selagi mana kita sabar, pahala untuk kita insya-Allah. Itulah sifat kita sebagai seorang Islam yang sepatutnya. Alhamdulillah di ruang chat ni dah meriah hati ya. Dah meriah dengan ucapan-ucapan alhamdulillah. Okey. Pada pertemuan kita yang lepas, kita bicara tentang cara Nabi SAW ataupun pertuturan Rasulullah SAW kan. Kita lihat baginda SAW, pertama sekali hadis yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, bila para sahabat bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sifat kata-kata Nabi SAW. Dan ayat yang digunakan oleh Aisyah adalah Nabi SAW berkata, tidak seumpama kamu berkata. Tidak seumpama kamu berkata. Kita ni Masya Allah, kita bila bertutur ni mungkin ialah disebut bersambung-sambung. Sebab itu digunakan perkataan sardakum. Sardakum ni kita bercakap bersambung-sambung. Tapi Nabi SAW tak. Nabi ini adalah bayin wa faslin. Bayin, jelas apa yang diperkata oleh Nabi, wa faslin, satu persatu. Lepas itu ialah kita nak mengikut sunnah Nabi SAW ni, dia memerlukan kepada kebiasaan, latihan dan juga kita kena amal setiap hari supaya percakapan ataupun tutur bicara kita ni mengikut apa yang telah disebutkan oleh Aisyah dalam hadis tersebut. Tapi yang menjadi tempelak kepada kita adalah bila Sayyidatina Aisyah kata Nabi SAW berkata tidak seumpama kamu berkata-kata, iaitu menyambung setiap perkataan kamu ini. Jadi kita lah tu sebenarnya kan. Jadi insyaAllah kita mudah-mudahan kita bicara. Dan kita bicara pun dari sudut rational science, kita bicara dari sudut akhlak dan bicara dari sudut psikologi pada pertemuan kita lepas. Dan hari ini kita nak bawa satu tajuk insyaAllah juga masih dalam bab penampilan Nabi SAW ataupun personality
kita daripada awal bulan 1 hari itu kita dah bicara tentang penampilan, dan insya-Allah lepas ni kita akan masuk tajuk lifestyle, itu bentuk ataupun cara hidup Nabi SAW. Okey, sebab dia berkaitan dengan makan, berkaitan dengan senaman Nabi SAW, kan. Jadi kalau kita bicara itu pada bulan Ramadan ni macam tak sesuai, kan, sebab kita nak bicara tentang makan bicara tentang makan. Jadi baik itu kita sambung lagi untuk bicara tentang penampilan Nabi SAW. Tetapi Allahumma SWT, kita cuba kupas dari sudut bagaimana ketawa ini, dan mungkin ketawa boleh menggambarkan kepribadian kita, dan apa ketawa yang dibenarkan dalam Islam. InsyaAllah kita akan bicara tentang itu. Okey, untuk yang pertama, Yati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya dah rangkumkan beberapa hadis daripada kitab Syama'il Muhammadiyah tentang ketawa Nabi SAW, dan nanti insyaAllah saya akan tambah dengan hadis-hadis yang saya dapat ataupun dapatan saya daripada luar, daripada luar kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Yang pertama sekali disebut bahawa daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an, disebut bahawa la yadhaku illa tabassuma wa kana la yadhaku illa tabassuma. Nabi SAW dia tidak ketawa melainkan senyuman yang besar, melainkan senyuman yang besar. Okey. Dan kata Abdullah bin Harith, disebut bahawa ma raaitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak senyumannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? Dan disebut juga dalam Abdullah bin Harith bahawa makana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuma. Tidaklah ketawa Rasulullah SAW melainkan hanya senyuman. Hanya senyuman. Okay? Cuma ada satu hadis yang panjang sikit daripada Abu Dzar, kan, yang menceritakan, saya nak ambil hadis ni panjang. Dia menceritakan tentang lelaki yang pertama dikeluarkan awal rajulin yadkhulul jannah, lelaki yang pertama dimasukkan dalam syurga. Okey. Cuma disebut kat sini adalah kata Abu Dzar, qala Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajizuh, sampai ternampak gigi geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigi geraham Nabi sallallahu. Ada tiga pendapat daripada perkataan nawajizuh. Nawajizuh. Yang pertama, Imam An-Nawawi mengatakan nawajiz itu adalah gigi hadapan. Gigi hadapan. Qil, ada pendapat mengatakan bahawa gigi yang biasa kelihatan ketika ketawa. Itu yang disebut nawajizuh. Tetapi Imam Al-Bajuri, kita boleh rujuk dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah, dia kata gigi geraham. Jadi hadis ni terjemahannya nawajizu ni adalah gigi geraham. Okey, ketiga-tiga ni memberi isyarat pada kita bahawa ketawa Nabi SAW illa tabassuma adalah ketawa Nabi SAW adalah senyuman yang besar sehingga menampakkan gigi geraham Nabi SAW. Tapi tidak berdekah-dekah dan tidak mengeluarkan suara yang melampau. Itu yang kita kena tahu tentang bagaimana ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Okey. Jarir bin Abdullah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang aku untuk mengunjungi baginda sallallahu semenjak aku meluk agama Islam, dia kata. Jadi baginda SAW tidak melihatku melainkan baginda akan ketawa. Baginda akan ketawa. Ketawa di sini bukan ketawa yang Allahumma salli, kita ketawa perli. Bukan ketawa perli. Sebab kalau kita rujuk daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wailul likulli humazatil lumazah. Maksudnya Allahumma salli, wailun, celaka bagi orang yang humazah, mengumpat. Lumazah ni mengumpat dengan cara isyarat dia. Mengumpat dengan cara isyarat. Okey, isyarat yang boleh ditafsirkan juga daripada perkataan lumazah. Kalau ikut dalam tafsir, lumazah ini isyarat dia mengumpat dengan cara angkat-angkat kening. Angkat-angkat kening. Bila dicerita selalu buat, kan, bila kita macam orang yang kita tak suka lalu di hadapan kita, ataupun baru bentar tadi kita bicara tentang keburukan seorang, tiba-tiba yang lalu itu adalah orang yang baru kita ceritakan tentang keburukan dia. Kita tak mengeluarkan kata-kata, tapi dengan isyarat kening.
Cik-cik dekat ni mesti tergelak-gelak tengok saya angkat-angkat kening. Tapi yang dalam radio minta maaf tak dapat lihat macam mana saya boleh kening tu angkat kan. Angkat kening ni isyarat. Jadi rupanya yang sebut perkataan lumaza ini pertama ialah kalau ikut dalam tafsiran lumaza itu kening kan, angkat kening isyarat tu. Tapi boleh juga dimaknakan dengan dhahika. Dhahika ni maksudnya adalah ketawa. Ketawa dengan niat mengumpat. Dengan niat mengumpat. Ketawa sinis dengan niat macam contohnya ialah merendahkan boleh, memperlekeh boleh, kemudian ketawa perli boleh, itu juga dipanggil lumazah sebenarnya dalam tafsir. Selain daripada itu yadun ni tangan, tangan. Bawa isyarat. Tangan juga boleh jadi isyarat kepada mengumpat, tangan. So bukan dari sudut Allah SWT, dari sudut kata-kata, tapi dari sudut isyarat tangan. Isyarat tangan. Okey. Kadang-kadang contohnya orang tu rendah, kita buat macam ni. Kan, gitu kan. Ataupun kita buat macam ni. Itu isyarat kepada botak, isyarat kepada botak, ataupun bahagian perut itu buat macam ni. Kan? Terasa ni Ustaz. Itu juga dikira mengumpat. Dikira mengumpat dalam Islam. Yang seterusnya ain. Ain ni lirik mata. Lirik mata. Ain ni mata, lirik mata kita. Kan? Jelingan sinis. Jelingan yang perli, jelingan yang merendahkan orang. Jadi itu juga disebut dalam tafsir bahawa perkataan lumazah itu. Sebab itu masya-Allah kan itu yang disebut bahawa Jarir ni bila datang kepada Nabi SAW, Jarir ni seorang yang sangat cantik ni, seorang yang sangat handsome. Seorang yang sangat handsome. Okey. Jadi pernah dia sekali datang kepada Nabi SAW, Nabi bentangkan ridaknya di satu tempat tu kotor. Jadi Nabi bentangkan ridaknya dan menunggu kedatangan seorang yang mulia, kata Nabi SAW. Menunggu kedatangan seorang mulia. Rupanya yang datang itu adalah Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah Al-Ansari kan. Jarir bin Abdullah. Okay. Dia sebut tentang tu. Jadi para sahabat semua dia kata, insya-Allah engkau rupanya yang Nabi tunggu. Kau yang rupanya Nabi tunggu. Nabi kata orang yang mulia tu adalah engkau rupanya, istimewa Jarir kan. Sebab itu Nabi SAW bila Jarir bertemu dengan Nabi SAW, Jarir tak pernah Nabi halang dia, dan bila Nabi jumpa dia ialah dia sebut dalam hadis ni bahawa dia kata ra'ani illa dhahika, Nabi melihat aku kecuali wala ra'ani illa dhahika. Nabi SAW apabila melihatku, dia baginda akan disebut dalam terjemahan dhahika ini adalah tersenyum. Itu tersenyum besar. Nabi suka dia datang. Nabi suka dia datang. Kalau kita lihat Nabi muliakan dia, Nabi buka ridak Nabi SAW, Nabi bentang untuk sahabat ni duduk. Allah, kalau kita dapat macam tu hati. Masya-Allah kan. Kan berbunga-bunga hati kita kan. Itulah Nabi memuliakan sahabat Nabi SAW. Itu yang kita nak bicara di awal mukadimah kita pada pagi ni, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Semua orang sekarang tengok kat cermin, macam mana agaknya rupa kita ketawa ke? Ketawa kita dengan senyum kita sama je. Ke macam mana sebenarnya? Ke lebih besar daripada tu? Allahuakbar. Memang sekarang ni kita kena belajar lah Ustaz. Kena buat latihan macam Ustaz kata. Apa-apa pun kena buat latihan. Latihan depan cermin lah. Kita tengok macam mana kita gelak, macam mana kita ketawa dan sebagainya. Kita memang bukannya ketawa Ustaz, kita gelak Ustaz. Mengkikik-kikik. Kita gelak. Betul. Kita bukan ketawa, kita gelak. Itulah. Okey Ustaz, kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak sama-sama berkongsi banyak lagi berkenaan dengan perkongsian ini. Kita belum cerita lagi tentang dari sudut akhlaknya. Kita belum sentuh lagi tentang kesihatannya dan sebagainya, dari sudut kesihatan sebagainya. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk sahabat-sahabat pendengar yang sedang ikuti secara langsung saat ini di FB IKIM FM, tekan butang share supaya ramai-ramai kita bila senyum tu dengan indah cantik seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. سلام عليك
apabila bersahur dan berbuka, jangan lupa minum Smart Coco A+ untuk anak-anak dan kopi Bali Munawarah E untuk anda. Dapatkan produk Fortune Resources untuk seisi keluarga dengan harga yang berbaloi sepanjang bulan Ramadan ini. Mengandungi fiber, protein, kismis, vitamin dan juga mineral. Jadi hubungi Fortune Resources di 017 437 9124, 017 437 9124 atau 017 459 7241, 017 459 7241 ataupun layari www.smartcoco2u.com atau Facebook Smart Coco A+ sekarang. Itu dia. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan juga masih lagi bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari untuk perkongsian kita dalam Rahmatan lil Alamin. Masya-Allah, hari ini Ustaz berkongsi tentang penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bila kata tentang ketawa baginda tu merupakan satu senyuman yang besar sampai nampak gigi geraham. Senyum besar, tapi itu ketawa. Kita senyum memang Ustaz itu. Senyum sungguh-sungguh lah tu maksudnya. Tapi baginda Rasulullah itu adalah tahap ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz perkongsian kita pada hari ini, nak tahu tentang bagaimana rasional di sebalik senyuman itu, di sebalik ketawa itu, dengan kesihatan kita, dengan akhlak kita dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya sambung sikit kembali kepada yang bila dia bertemu dengan Jarir bin Abdullah, Nabi ketawa. Okey. Disebut dalam Islam sebenarnya kita jangan ketawa pada 3 tempat. Jangan ketawa pada 3 tempat. Larangan ketawa. Ini okey. Maksudnya kita kena jaga 3 jenis ketawa kita. Kan, kita kena jaga 3 jenis ketawa kita. Pertama, jaga sebab ketawa. Sebab apa kita ketawa? Jangan kita ketawa sampai menghina orang. Jangan kita ketawa sampai menghina orang. Yang kedua, jaga cara ketawa. Pertama, jaga sebab ketawa. Jangan kita ketawa sampai menghina orang. Yang kedua, jaga cara ketawa kita. Jadi jangan terbahak-bahak yang melampau. Jangan terbahak-bahak yang melampau. Okey. Yang ketiga, jaga hasil ketawa. Jaga hasil ketawa. Maksud ataupun natijah. Natijah kepada ketawa kita tu, jangan sampai ada orang rasa terhina ataupun ada orang yang terasa hati dengan ketawa kita. Itu 3 perkara kita kena jaga. Maksudnya jangan ketawa sampai menghina orang, ataupun pertama sekali adalah jaga sebab kita ketawa tu. Yang kedua, jangan ketawa terbahak-bahak, iaitu jaga cara ketawa kita. Dan ketiga, jangan sampai rasa orang terhina daripada ketawa kita. Jadi jaga natijah ketawa, hasil ketawa. Jadi tu kita kena jagalah. Nak ketawa boleh sebab ketawa ni dia memang Allahumma salli ala Muhammad. Saya baca satu artikel dari sudut psikologi, yang boleh ketawa hanya manusia sebenarnya. Yang boleh ketawa hanya manusia. Kita lihat kadang-kadang kuda ketawa. Kuda ketawa. Itu bukan ketawa, itu dia berbunyi sebenarnya. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kuda ketawa tu yang dekat kartun tu boleh lah, yang anak kita tonton petang-petang tu, memang kuda boleh ketawa, semua boleh ketawa kan. Okey. Sebenarnya kenapa kita boleh ketawa? Kenapa kita boleh ketawa? Sebab kita memahami apa yang disampaikan pada kita. Kalau binatang-binatang lain dia tak boleh ketawa sebab dia tak memahami apa yang disampaikan kepadanya kan, apa yang disampaikan kepadanya. Jadi itu kelebihan manusia. Dia hanya manusia sebenarnya yang boleh ketawa. Hanya manusia saja yang boleh ketawa sebab manusia ni ada daya memahami, daya memahami. Itu satu anugerah yang sangat istimewa yang Allah beri pada kita sebagai seorang manusia kan. Boleh ketawa, boleh menangis, boleh ketawa dan boleh menangis. Okey. Itu dari sudut akhlak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita bicara pula dari sudut sains tadi sains. Okey, ada satu lagi poin dari sudut akhlak, disebut daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Tabassamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman pada wajah saudara kamu adalah sedekah. Bagaimana ia boleh menjadi sedekah? Rupanya aura daripada senyuman yang manis tu boleh menggembirakan orang lain.
kalau kita datang dengan senyuman, kalau saya masuk dalam konti cuma muka masam, ketat apa semua, Yati akan kata, saya ada buat salah dengan ustaz ke? Saya ada buat ustaz marah ke kan? Ada buat ustaz marah ke? Lagi-lagilah kita balik rumah, isteri kita macam kan masam muka kan, masam muka. Lupa balik gelang lah tu. Kan masa muka kita kata apa yang buat salah, apa yang kata-kata yang menyentuh hati isteri, sampai bila balik biasa dia sambut dengan senyuman, tapi balik ni sambut dengan masam. Rupanya tengok Allah, kita cek handphone kita 33 miss call. 33 miss call. Kan kita tak jadi okey. Jadi Allah SWT, sebab itu senyuman ni adalah satu aura yang baik, yang menyebabkan orang yang melihat senyuman kita akan dapat biasan ataupun kita panggil dapat biasan daripada aura tersebut. Dapat biasan daripada aura tersebut. Jadi kalau orang senyum, kita akan automatik terus bahagia, akan terus bahagia. Sebab itulah disebut oleh Nabi SAW bahawa senyum di wajah saudara kamu itu adalah merupakan sedekah. Jadi rupanya senang nak bersedekah. Tapi janganlah hari Jumaat nanti lalu tabung masjid senyum je. Senyum depan tabung. Dia senyum pada tabung pula. Tabung tu bukan nak senyum kita, tabung tu nak duit kita. Nak duit kita untuk aktiviti-aktiviti masjid, untuk apa? Sekarang kita lihat PKP, bila masjid kita ditutup, masya-Allah ada masjid yang sudah bukan kekurangan, ada yang sudah kehabisan dana dah. Nak memanggil penceramah-penceramah pun dah tak ada bajet dah. Jadi sebab itu kalau tabung lalu tu janganlah senyum je. Masukkanlah duit. Senyum tu dengan orang, senyum dengan manusia. Senyum dengan manusia, bukan senyum dengan tabung. InsyaAllah untuk tu. Okey, dari sudut rasional sains rupanya pertama sekali kalau kita lihat senyum ini mempengaruhi otak kita. Senyum mempengaruhi otak kita. Sekali anda tersenyum, otak akan berasa sangat gembira. Itu yang keluarnya hormon endorfin kan, serotonin, itulah dipanggil sebab tu kan. Apabila senyuman berkedip di muka anda, semua yang endorfin, serotonin itu dilepaskan ke dalam aliran darah anda. Okay? Dan membuat bukan saja tubuh anda berehat, tetapi juga berfungsi untuk menurunkan kadar degupan jantung dan juga tekanan darah. Masya-Allah. Ini dari sudut sains. Kalau kita senyum, kalau kita ketawa yang besar, iaitu senyuman yang menampakkan gigi geraham. Dia bukan ketawa terbahak-bahak, sebab dalam satu hadis pun disebut ketawa yang terbahak-bahak ni boleh menggelapkan hati. Disebut oleh Imam Al-Bajuri juga, Rasulullah pernah ketawa tapi jarang, kerana ia boleh menggelapkan hati. Ketawa yang kuat ni boleh menggelapkan hati sebenarnya. Jadi kita kena jaga cara ketawa kita tadi sebut kan. Okey. Yang kedua, dari sudut rasional sains, kami mendapati wajah yang kelihatan sihat apabila mereka kami mendapati bahawa wajah kelihatan sihat apabila mereka tersenyum berbanding muka yang neutral, muka yang tak senyum, tak masam. Okey. Dan tak kira sama ada wajah lelaki ataupun wajah perempuan. Bila seorang tu senyum, akan kelihatan sihat. Wajah itu akan kelihatan sihat. Okey. Kami juga mendapati bahawa kesan ini meningkatkan usia muka, maksudnya awet muda lah. Kan? Bagi orang dewasa yang lebih muda kelihatan lebih sihat apabila mereka tersenyum, dan orang dewasa yang lebih tua akan kelihatan lebih sihat. Okey. Ya, orang muda dia akan kelihatan semakin muda apabila tersenyum. Sebab orang tua kalau dia senyum, dia tak akan kelihatan muda, jangan takut. Sebab kalau dia, sebab wajah tua ni kedutan apa semua pada wajah tu memang tak boleh Allah tak boleh dihilangkan dengan senyuman kan, tak dihilangkan senyuman. Cuma disebut dalam sains bahawa yang muda akan kelihatan lebih muda, tapi yang tua akan kelihatan lebih sihat. Lebih sihat. Dia bukan awet, dia lebih muda, lebih sihat. Tengok. Satu neurotransmitter yang dipanggil endorfin dilepaskan apabila anda tersenyum.
senyuman ikhlas ataupun palsu sebenarnya otak tidak dapat membezakan. Asal kita senyum, insya-Allah. Senyum kita ni fake, buat-buat, palsu, ataupun senyuman kita ni senyuman yang ikhlas, itu dari sudut akhlak, ya boleh. Itu bergantung pada hati kita. Kita senyum, kadang-kadang senyum ni Allah SWT fake, dia buat-buat sekadar nak menjaga hati orang kan. Kalau kita jaga hati orang dapat pahala, tapi kalau senyum sinis untuk perli orang dapat dosa lah kan. Tapi rupanya otak kita dia tidak tahu membezakan antara Allahumma salli senyuman itu fake, palsu ataupun senyuman yang ikhlas daripada hati. Jadi kedua-duanya akan mentafsirkan otot muka dengan cara yang sama. Proses ini dipanggil hipotesis. Maksudnya maklum balas semula, maklum balas muka. Jadi kalau anda kata kita tak, ni pun senyum je lah. Senyum pun kita akan dapat manfaat dari sudut sains. Itu dari sudut sains tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Kalau kita bincang dari sudut rasional, kita bincang akhlak dulu. Kita bincang dari akhlak. Okey. Tabiat ataupun kebiasaan ketawa sudah ada sejak manusia pertama diturunkan di muka bumi, iaitu Nabi Adam AS. Jadi pelajaran daripada ketawa dan larangan adalah rasa syukur sebenarnya. Jadi ungkapan terima kasih dapat dinyatakan dengan 3 perkara. Jadi rupanya ketawa dan senyuman ini dia adalah ungkapan kepada rasa syukur dan terima kasih. Subhanallah. Kan, rasa syukur dan terima kasih. Yang pertama melalui hati. Kan? Jadi syukur dan terima kasih itu dapat dikeluarkan daripada hati dan dicerminkan oleh munculnya rasa kepuasan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketawa sebagai ungkapan emosi kesenangan daripada hati. Jadi kalau kita rupanya ketawa ni dia daripada hati, daripada hati. Patut orang Melayu dulu cakap macam tu, Ustaz. Kalau kita ketawa sungguh-sungguh, senang hati sangat nampak. Kan, tapi orang tua kata kau jangan suka sangat, nanti lepas ni menangis. Kenapa tu? Itu maksudnya ketawa yang tadi tu lah, ketawa yang terbahak-bahak, kadang-kadang ketawa sampai hilang ingatan. Ada dia punya ketawa sampai hilang ingatan, sampai orang tua kata jangan ketawa sangat, nanti menangis, kata nanti menangis. Sebab ketawa yang sampai kita hilang ingatan, bukan hilang ingatan tu maksudnya gila, maksudnya sampai lupa, tak sedari. Yang ini tak sedari. Jadi boleh ketawa tapi bukan ketawa yang sampai ni. Sebab itu orang tua kata, orang tua kita kata nanti ketawa banyak-banyak nanti nangis, kata dia. Nanti adalah tu nanti nangis, nampak kadang-kadang dia bergurau dengan adik-adik dia, kau tahu, betul tiba-tiba dia nangis. Kenapa nangis? Rupanya terlebih sangat gurau. Kita tak perasan, kita kegembiraan ni akan menyebabkan tangan kita ni bertindak di luar refleks. Kita kadang-kadang ketawa macam makcik ketawa kan, dia kan gelak pada tapuk peha orang tu. Aduh, peha orang tu sakit. Sebab ketawa yang melampau ni dia akan menyebabkan tindak balas daripada tangan kita ni di luar kawal. Maksudnya kita akan pukul orang tu, kita rasa perlahan dan kita rasa itu termasuk daripada tindakan daripada susulan daripada ketawa tu. Tapi rupanya pukulan itu adalah pukulan yang terlampau kuat sehingga menyebabkan orang rasa sakit. Sebab itu orang tua kata jangan ketawa sangat, nanti menangis. Menangis sebab kita bila ketawa kita lupa sebenarnya. Okey. Itu yang pertama dari sudut hati. Rupanya ketawa ni adalah ungkapan emosi kesenangan yang menggambarkan hati. Okey, yang kedua melalui ucapan. Ucapan. Kita rasa syukur dan terima kasih melalui ucapan. Jadi yang tercermin daripada pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh alhamdulillah, kita sebut alhamdulillah. Syukur yang disertai dengan ketawa dan senyum akan bertambah keterikatan emosi. Jadi ikhlas tu, Ustaz, kan? Okey, kalau kita syukur alhamdulillah, ada orang kita bagi duit RM1,000, alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah. Tak nak tu sebenarnya. Tapi banyak RM1,000 tapi tak senyum pun. Tak senyum pun. Tapi kalau dia kata alhamdulillah ya Allah, senyum dengan ketawa, kan, ketawa yang bukanlah besar, tapi alhamdulillah, itu sebenarnya dia ada kaitan dengan keterikatan emosi. Jadi Yang ketiga pula, syukur dan terima kasih melalui perbuatan.
Bersyukur kerana dapat mematuhi semua perintah dan menjauhi larangannya. Macam kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa ni ada 2 kegembiraan kan. Kegembiraan pertama bila dia berbuka puasa. Sebab dia dah boleh makan apa yang tadi tak boleh makan kan. Jadi memang yang disebut dalam syarah hadis memang itu sifat naluri manusia. Bila dia tak boleh makan, kali ini boleh makan, dia akan ketawa. Itu Nabi SAW bila dia Allah SWT bila dia berbuka. Yang kedua bila dia bertemu dengan Tuhan mereka okey. Jadi melalui perbuatan bersyukur pada Allah dan mematuhi segala perintah larangannya, ketawa secara sederhana adalah lebih disukai, tersenyum adalah dan tersenyum adalah pelaksanaan ketakwaan. Jadi senyum dan ketawa kalau melalui perbuatan diiringi dengan perbuatan kita, itu mengisyaratkan kepada pelaksanaan ketakwaan kita. Pelaksanaan ketakwaan kita. Okey. Itu dari sudut akhlak. Okey, insya-Allah. Dari sudut kalau kita bincang dari sudut psikologi dari sudut psikologi pula. Okey. Dari sudut psikologi rupanya ketawa ni dia dapat menggambarkan kita sebenarnya. Ketawa dapat menggambarkan kita. Saya Allahumma shalli tertarik dengan satu artikel Allahumma shalli. Saya sekejap nanti saya cuba cari sekejap. Okey. Allahumma shalli. Okey. Selesai. Sekejap nanti kita raikan dulu. Kita berhenti terlebih dahulu. Kita akan sambung selepas ini. Untuk anda rakan pendengar, cubalah waktu-waktu ini kan tag sahabat-sahabat kita yang anda kenal memang rajin senyum dengan penuh keikhlasan yang anda tahu. Memang ikhlas sahabat kita ni bersenyum. Kita akan sambung lepas kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dalam hidup kita, pernah tak kita dengar mereka yang jatuh miskin disebabkan bersedekah? Tak pernah kan? Percaya atau tidak, sedekah tidak akan mengurangi harta. Daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama menyebutkan ada 2 makna berkaitan dengan hadis ini. Pertama, sesungguhnya Allah akan memberkati hartanya dan mencegah kemudaratan menimpanya. Kedua, sesungguhnya jika berkurang jumlahnya, maka pahala akan menambah kekurangan hartanya dan ditambahkan baginya pahala yang berlipat ganda. Pernah tak kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang dalam kesempitan hidup hendak menghadapi bulan Ramadan yang bakal menjelma? Dengan ini, Yayasan Izi Prihatin mengambil inisiatif untuk menganjurkan satu program yang diberi nama Pak Prihatin Ummah Tajaan Berbuka Puasa. Program ini bertujuan semata-mata untuk menyediakan barangan keperluan asas, makanan dan pak berbuka puasa buat saudara-saudara kita yang benar-benar memerlukan. Kita sedar hakikat saat pandemik ini ramai orang susah. Ada yang hilang sebahagian pendapatan. Ada yang hilang terus punca pendapatan. Apa kata kita yang masih diberi kesenangan ini berkongsi rezeki untuk sediakan makanan berbuka dan sahur untuk saudara-saudara kita yang benar-benar tersepit dalam bulan Ramadan ini. Untuk menyumbang dalam projek Pak Prihatin Ummah, hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Jeng. Dah tahu promosi menarik buffet Ramadan bulan ni? Berbaloi tak? Dekat mana? Menate Steak Hub. Yang syoknya ada kambing panggang istimewa Bukhari bersama nasi Mandy. Harga pun berpatutan. Wow, memang mantap lah. Semua cawangan ke? Berapa harga buffet? Ya, kecuali ampang. Untuk buffet Ramadan hanya RM89.90 untuk dewasa dan RM49.90 untuk kanak-kanak. Macam mana nak buat tempahan? Untuk tempahan, hubungi cawangan Menate Steak Hub berdekatan atau layari www.menate.com.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
Kurma yang dirindui. Kurma yang dirindui. Kurma yang dirindui. Andalusia Food Industry Sdn Bhd memasarkan kurma yang dirindui didatangkan khas daripada Madinah Al-Munawwarah dan Jordan, Palestin. Seperti kurma ajwa, kurma safawi, kurma ambar dan kurma medjul. Bagi mengubat kerinduan tidak dapat mengunjungi Tanah Suci, bolehlah mendapatkan di pasaran di cawangan kami berhampiran anda. Ataupun melayari laman web kurmadirindui.com, FB, Instagram dan juga WhatsApp ke hotline 013-2799-285 CIU atau 013-2799-286 Puan Fazlina. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Tian dan Hazwan. Untuk Warna Pagi pada waktu ini. Saat ini jom kita belajar bahasa Terdapat Arab juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Ingin aku menjadi Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus dia bersama IKIM di Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Ustaz Rusdi Ramli masih setia bersama kita. Harap-harap dah jumpa dan Ustaz kan apa yang dicari. Hari ini kita belajar tentang ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, terima kasih banyak kerana bawakan penampilan ini untuk sama-sama kita belajar cara terbaik untuk kita tersenyum dengan senyuman yang sangat lebar, bukan sangat lebar. Senyuman lebar sampai dapat geraham, itulah ketawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat kita pun buatkan nota Ustaz, sebenarnya apa faedahnya dari sudut kesihatan dan juga psikologi. Kita sambung sikit lagi Ustaz untuk perkongsian kita di hujung-hujung ni. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru dapat jumpa tadi poin. Okey. Dari sudut psikologi saya dapat jumpa dua tadi. Pertama sekali ketawa terbahak-bahak ni sebenarnya ataupun ketawa besar lah kita panggil Dari sudut psikologi adalah orang pemilik tawa ini digambarkan sebagai sosok yang rendah hati, tanpa bebanan dan mudah bergaul. Itu kalau kita lihat Nabi SAW disifatkan dengan bukan ketawa terbahak-bahak tetapi ketawa yang besar. Ketawa yang besar. Cuba dalam psikologi disebut ketawa yang terbahak-bahak. Dari ketawa yang besar digambarkan tentang mudah bergaul. Sebab itu baginda SAW juga pernah ketawa. Itu sebab itu ketawa ni sebenarnya tidak dimakruhkan langsung. Ketawa ni tidak dimakruhkan. Cuma yang makruh adalah ketawa yang melampaui batas. Kita ketawa terbahak-bahak. Imam An-Nawawi menyebut bahawa harus ketawa dan tidak dimakruhkan. Sebab ketawa ni memang sifat manusia, cuma kita kena jaga ketawa kita. Jadi ketawa besar dari sudut psikologi adalah orang ini memiliki sosok diri yang rendah hati, tanpa bebanan, maksudnya dia happy go lucky dan sebenarnya dia mudah bergaul. Okey. Tapi Nabi SAW juga dia lebih banyak tersenyum daripada ketawa yang besar. Jadi dipanggil ketawa tertahan. Dipanggil ketawa besar tertahan. Tapi ditahan. Ketawa besar tapi tahan. Ketawa besar tapi tahan. Okey. Biasanya orang ini digambarkan dengan sifat orang yang lemah lembut. Tetapi masih dapat mengawal diri mereka sambil tetap membiarkan rasa humor, rasa kelakarnya mereka bersinar. Maksudnya masih lagi nampak kelakar, tapinya tak perlu nak berdekat-dekat. Dia tak perlu berdekat-dekat. Jadi ketawa ni dipanggil ketawa tertahan. Ketawa tertahan. Menggambarkan orangnya memiliki sifat lemah lembut. Yang keduanya dapat mengawal diri. Yang ketiga masih ketawa tetapi membiarkan rasa ketawa rasa keseronokan ataupun rasa keterujaan dan rasa kelakar itu yang bersinar. Masya Allah. Bijak. Itu namanya kata orang yang bijak Ustaz kan? Ketawa pun dia bijak. Masya Allah. Ketawa tapi bukan ketawa yang keluar suara yang terlalu kuat, tapi ketawa yang tertahan. Yang ditonjolkan hanya adalah rasa dia tu maknanya ada reaksi ketawa tu ada. Reaksi ketawa bunyi ada tak ada tapi tertahan. Tertahan. Jadi dari sudut psikologi orang ni digambarkan dengan sifat lemah lembut dan berjaya mengawal diri sebenarnya kan. Jadi inilah akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi pernah ketawa juga, bukan tak pernah ketawa kan.
Cuma ketawa terbahak-bahak itu Nabi tak pernah ketawa yang melampaui batas kan. Okey. Dan banyaknya Nabi ketawa senyuman yang besar. Inilah ketawa tertahan ni. Ketawa tertahan Nabi ketawa. Yalah, nampak mulut besar macam patutnya keluarkan suara. Tapi ketawa yang tertahan yang Nabi tonjolkan adalah kegembiraan Nabi SAW je. Tidak pada ketawanya. Itu dari sudut psikologi dari sudut rupanya. Kalau kita lihat orang macam ni, kita boleh dapat baca pemikiran orang dari sudut psikologi. Itu yang kita dapat ni. Masya Allah. Hebat. Terima kasih banyak Ustaz kongsikan ini. Selepas ni kita kena belajar. Memang ini kena perlukan latihan. Terutama saya lah kan. Saya tak cakap orang lain. Saya sendiri Ustaz. Allah. Dan kita sampai hujung-hujung juga Ustaz. Mungkin ada perkongsian terakhir kita. Bila kita kata penampilan Nabi, ketawa, cara baginda Rasulullah SAW ini Ustaz. Silakan. Okey. Cuma sebagai pesanan, tapi rasa rugi pula tak dapat kita respon daripada sebab pendengar kita tapi apa yang kita bincang pada awal sampai akhir tadi tu ada maksudnya saya pun kalau kita lihat hari ni kita gunakan Restream kan. Restream ni akan terpampar semua komen yang di FB, jadi saya pun menjawab juga sebenarnya daripada komen-komen yang saya dapat lihat di ni. Cuma kebanyakan ini pendengar kita dan sahabat-sahabat kita di luar sana dia lebih kepada tulis nota. Buat nota lepas tu ada yang kata alamak Ustaz saya ni muhasabah diri jadi termasuklah orang yang bercakap ni kan nanti kan insya-Allah. Okey, kesimpulannya saya nak ulang balik 3 perkara tadi tu sebagai inilah garis panduan kepada kita. 3 perkara. Okey, jangan ketawa sampai menghina orang. Betul, kena jaga sebab ketawa kita. Yang kedua, jaga cara ketawa kita. Jangan terbahak-bahak. Sebab ketawa terbahak-bahak ni boleh menggelapkan hati, kata Imam Al-Bajuri. Seterusnya, jaga hasil ketawa. Jangan ketawa ni sampai rasa orang terhina. Kadang-kadang kita bergurau dengan kawan-kawan kan. Tapi kita ketawa tu sampai kawan-kawan tahulah aku ni kecil hati sungguh kan rasa macam terhina sungguh ketawa. Memang tindakan dia boleh menyebabkan kita ketawa kan. Tapi Allah kita punya ketawa masya-Allah sampai macam dia rasa terhina. Jadi jaga hasil daripada ketawa ataupun natijah ketawa, jangan sampai orang terhina dengan tawa kita insya-Allah. Itulah tingginya. Maknanya